استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma anta laha, ya Allah kaulah baginya segala perkara, walau azumat sekalipun ia besar, farrijha engkau rungkai ia ya Allah, bifadli dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani, yang mudah-mudahan dengan pertemuannya kita pada bulan Sya'ban. Ayuh kita mulakan dengan doa dahulu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, engkau berkatilah keberadaannya kami dalam bulannya Sya'ban, dan mudah-mudahan kau sampaikan kami kelak ke dalam bulannya Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita. Kerana apa? Allah Ta'ala tahu akal kita bermasalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya ulang balik. Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ini untuk kita mendengar hashtag Santapan Rohani. Kerana apa tuan-tuan? Dengan sifat ilmu Allah Ta'ala, dengan sifat alimnya Allah Ta'ala, dia tahu kita pada hari ini sedang menghadapi satu masalah ataupun satu situasi. Kadang-kadang akal kita ni tak sihat mana. Sayalah. Jadi bila mana akal kita ni tak sihat mana tuan-tuan, maka Allah Ta'ala pilih kita. Dan ingat, dan orang yang pergi ke klinik itu tidaklah pada adatnya ia sihat. Maka Allah Ta'ala beri asbab dia sakit. Daripada asbab dia sakit itu, maka lantaran dia buat satu keputusan, aku nak pergi klinik. Ya? Lantaran asbab Allah Ta'ala beri sakit itu, dia buat satu keputusan, apa dia? Untuk pergi hospital. Lantaran bila mana dia sakit itu, Allah Ta'ala beri ilham kepada dia untuk cari obat. Sama juga kita pada hari ini. Asbab Allah Ta'ala memberi kepada kita akal yang tak cerdik mana, akal yang tak sihat, untuk apa? Kita merasakan kekurangan. Terhasil daripada kekurangan itu, kita dapat bertemu dalam hashtag Santapan Rohani, yang mudah-mudahan pada pagi ini kita akan dengar nasihat daripada Nabi Daud alaihi salam. Allahumma salli wa sallim. Jauh sangat tuan-tuan. Nasihat pada pagi ini kita akan mendengar daripada Nabi Daud alaihi salam berkenaan 3 perkara yang perlu diambil berat oleh orang yang berakal. Masalah ni apa? Kalau 3 perkara ni kita tak ambil berat, maka nyatalah kita orang tak ada akal. Sayalah. Kalau 3 perkara ni kita abaikan, tuan-tuan, itu tanda kita tak ada akal. Sayalah. Kalau 3 perkara ni kita buat tak endah, tuan-tuan, tak payah sembang lah.
Maka kata Nabi Daud alaihi salam, orang yang pernah diberi darajat, kemuliaan, kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalamnya kita dengar sampai hari ini, nasihat Nabi Daud. Kalau kita tak jaga perkara ni tuan-tuan, maka itu tanda kita tidak berakal. Jadi sebelum kita nak masuk kepada bicara apa khabar anda semua pada pagi ini, waalaikumsalam sahabat Basir, ada daripada Kedah. Cuba tulis di ruangan komen, saya sihat Ustaz, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa khabar batin anda juga pada pagi ini? Saya suka nak dengar batin kalian sihat selagi mana Allah redha. Tulis. Yang penting trust the process. Dan kadang-kadang cara kita nak yakin ni, kita belajar dulu baru kita yakin. Kadang-kadang dengan tindakan tuan-tuan membawa kepada keyakinan. Jadi why not kepada kita yang tak pernah buat tindakan, cuba buat dulu. Buat. Setiap tindakan yang kita berikan agar tuan-tuan dapat membantu diri tuan-tuan menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan. Bila mana kita dapat fokus dan kita merasakan, ya Allah, hidup aku ni mudah-mudahan diberkati dan diredai. Jadi tulis di ruangan komen apa khabar anda pada pagi ini dan apa khabar batin anda pada pagi ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Jangan lupa dakwah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW, tuan-tuan takkan meninggalkan satu kerja yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Kerana asbab daripada dakwah Nabi, asbab daripada usaha Nabi, asbab daripada ikhtiarnya Nabi, asbab daripada letih periknya Nabi, tuan-tuan kita lupa ke hari ini kita di tanah Melayu, di tanah Malaysia, dapat yang dikatakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bertawakal, nikmat keindahan yang dikatakan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Hazlina. Jadi dengan nikmat yang Allah Taala berikan itu, kenapa tidak tuan-tuan tarik juga orang-orang yang kalian sayang. Sebab tu jangan lupa setiap kali masuk live, like, share, cuba tulis nama orang yang anda sayang, biasakan dengan dakwah. Walaupun tuan-tuan mereka tak masuk, ingat baginda Nabi SAW mengajak pak saudaranya mengucap. Mengucap. Sehingga turun ayat, ya Muhammad, bukan kau yang beri petunjuk, bahkan aku yang beri petunjuk. Itulah kalam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak merendahkan Nabi, bukan nak menjatuhkan kekuatan Nabi, tidak. Tetapi nak cerita usaha Nabi tu bagus, ikhtiar tu bagus. Tapi jangan kita lupa kita ada juga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi adakah anda pada pagi ini telah bersedia untuk mendengar nasihat yang seterusnya berkenaan 3 perkara yang mesti diambil berat oleh orang yang berakal. Jadi ingat, bila kita dipilih dengar perkara ini, pertama sekali ingat, aku tak berakal. Tak rugi pun. Saya tak suruh tuan-tuan declare, kita rasa, ya Allah, boleh jadi aku ni tak ada akal ni, sebab tu kau pilih aku dengar benda ni. Rugi ke? Tak rugi. Kita sedang berbicara dengan Allah. Rugi ke merendahkan diri? Rugi ke kita meletakkan diri kita sekejap di bawah? Bukan kita suruh declare, bukan bagi tahu orang, woi aku ni akal tak ada, woi. Aku ni tak ada akal. Itu gila namanya. Kita seorang-seorang bercakap, ya Allah, kau pilih aku dengar benda ni hari ni, boleh jadi itulah sifat aku, perangai aku. Aku tak jaga akal aku. Baik. Dirawikan daripada Nabi Daud alaihi salam. Maknanya kalam yang kita dengar pada pagi ini, nasihat yang kita dengar pada pagi ini adalah datang daripada Nabi Daud alaihi salam. Telah diwahyukan dalam kitab Az-Zabur, dalam kitab Zabur, sebagaimana berikut. Makna nasihat ini bukan daripada Nabi Daud, daripada Allah. Sebab termaktub dalam kitab Zabur. Memang daripada Nabi Daud, tapi kalam Allah dalam kitab Zabur. Telah diwahyukan dalam kitab Zabur sebagaimana berikut. Haqqun 'alal 'aqili alla yastaghillu illa bi thalathin. Tazawudin lima'adin, wa mu'natin lima'ashin, wa talabati lazzatin bihalalin. Saya ulang balik. Haqqun 'alal 'aqili
alla yastaghilla illa bithalasin. Artinya apa? Hak atas orang yang berakal adalah jangan sibuk melainkan dengan 3 perkara. Tulis. Dah? Hak bagi orang yang berakal, maknanya kalau kita betul-betul berakal, sayalah. Kalau kita betul-betul berakal, jangan duk sibuk benda lain, melainkan 3 perkara ni kena sentiasa sibuk. Maknanya akal kita, fikir, sentiasa fikir. Akal tu maknanya sentiasa fikir lah. Duk fikir. Akal kita sentiasa kita sibukkan dengan ingat 3 perkara ni. Kalau kita tak ingatkan 3 perkara ni, duk ingat benda lain, fulus, masalan, dah? Maka nyatalah tuan-tuan, memang kita ni akal tak ada. Allahu Akbar. Dah? Baik. Bermula hak atas orang yang berakal adalah jangan sibuk melainkan dengan 3 perkara. Tulis yang pertama apa dia? Iaitu tazawudin lima'adin, menghimpun bekalan untuk akhirat. Fikir. Hari-hari fikir. Dah? Apa bekal yang aku nak bawa? Bekalan untuk akhirat. Apa yang aku nak bawa? Tuan-tuan, dah? Ni lagi beberapa minggu nak raya. Saya yakin tuan-tuan, orang yang nak balik kampung sekejap nak jenguk mak ayah, kalaulah diizinkan kita, boleh cross border. Dah? Boleh keluar negara dan sebagainya. Keluar negara dan sebagainya, negeri. Keluar negeri dan sebagainya. Kalau kita dilepaskan tuan-tuan, saya yakin orang nak balik kampung prepare macam-macam. Dah? Dalam bonet tu dengan kipasnya, dengan periuk belanganya, itu baru nak balik 2 hari, Sabtu Ahad, nak tengok mak sebelum Ramadan. Bayangkan perjalanan yang begitu jauh, begitu lama tuan-tuan. Dah? Perjalanan di alam mahsyar, apa bekalan yang kita bawa? Jadi kalau kita betul orang yang berakal, maka orang yang berakal itu tazawudin lima'adin. Dia fikir, apa bekal yang aku nak bawa besok? Apa bekal yang aku nak bawa? Hari-hari dia fikir. Itulah fikiran bagi orang yang berakal. 1. Nanti kita baca syarahan dia. Yang kedua, wa mu'natin lima'ashin. Dah? Yang pertama, menghimpunkan bekal untuk akhirat. Yang kedua, mencari belanja untuk sekadar hidup. Dah? Dia cari belanja untuk sekadar hidup. Wa mu'natin lima'ashin. Mana-mana yang cukup sekadar untuk hari ni, dia cari. Hak lebihnya tu, dia fikir balik. Bagaimana nak tambah bekal akhirat. 2. Dah? Yang ketiga, wa talabati lazzatin bihalalin. Dan mencari kelazatan dengan cara yang halal. Mencari keseronokan dengan cara yang halal. Mencari kelazatan dengan cara yang halal. Mencari kegembiraan dengan cara yang halal. Maka inilah tanda-tanda orang-orang yang berakal. Baik, kita baca syarah. Qala al-musannifu, kata Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bekalan akhirat dihimpun dengan melakukan perbuatan yang soleh. Kerana biaya hidup di sini merangkumi pembiayaan untuk kemudahan beribadah dan kemaslahatan. Adapun dalam mencari sesuatu itu, maka wajib mencari yang halal dengan cara yang halal pula. Baik. Dengan demikian, orang yang terlalu menyibukkan diri semata-mata untuk menumpuk kekayaan yang tidak dimanfaatkan untuk kemudahan beribadah, disifatkan sebagai orang yang tidak berakal. Dah? Ataupun berakal namun kurang waras. Ni kalam ulama ni. Adalah sangat benar kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa seseorang yang cerdik itu adalah orang yang bekerja atau beramal untuk kepentingan dirinya setelah ia mati. Tulis hadis ni. Nabi bersabda, orang yang cerdik itu dia bekerja atau beramal untuk mati, bukan untuk hidup. Jadi maknanya tuan-tuan, daripada nasihat Nabi Daud alaihi salam, pertama sekali dapatlah kita fahami, orang yang betul-betul akalnya sihat, yang pertama sekali dia fikir apa? Apa bekal yang aku nak bawa pada akhirat? Apa bekal yang aku nak bawa pada akhirat? Bila sebut bekal ni tuan-tuan, apakah bekalan-bekalan yang sepatutnya yang perlu kita bawa dalam gendongannya kita, bukan sahaja ketika nak bertemu dengan Allah, paling tidak pun ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar. Dah? Sebab tu tak dapat tidak, yang paling penting sekali ilmu.
Tulis di ruangan komen. Yang paling penting sekali tuan-tuan, sebab ilmu ni benda yang tuan-tuan boleh dapat di mana-mana. Dah? Sebab kalau nak cerita amal, ialah memang amal tu kita bawa. Amal tu kita bawa. Tapi ilmu itu juga salah satu bentuk amal. Ilmu tu juga salah satu bentuk amal. Ilmu, belajar. Bila mana kita bahaskan berkenaan ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni terlalu luas. Dah? Lebih lagi, apa ilmu yang perlu lebih kita belajar. Contohnya antaranya ilmu bab solat. Kenapa perlu dilebihkan? Mesti ada hujah, mesti ada dalil. Kenapa ilmu bab solat perlu dilebihkan? Sebab tuan-tuan maklum, antara perkara yang akan ditanya kelak di alam kubur, di padang mahsyar, antaranya apa? Berkenaan solat. Betul ke betul? Cuba fokus. Dan antara benda yang mula-mula sekali, dan yang akan disoal, yang akan ditanya, yang akan ditimbang berkenaan solat. Jadi orang yang berakal, dia akan mendahulukan apa yang dahulu. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan buat perancangan kewangan. Dah? Bila buat perancangan kewangan, tuan-tuan nak asingkan duit tuan-tuan. Tuan-tuan fikir mana yang penting dulu. Ni nak raya ni, beli baju anak-anak. Dah? Apa lagi? Nak simpan belanja untuk balik kampung, masalan. Nak simpan duit untuk buat tahlil, kenduri, kenara, bersedekah dan sebagainya. Tuan-tuan orang yang bijak, saya yakin. Dalam pengurusan kewangan tuan-tuan dah fikir, dah plan. Mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3. Simple je. Dah? Hidup ni bercakap atas dasar realiti. Dan bila tuan-tuan dah susun mana yang paling utama, mana yang boleh ditangguhkan, mana yang boleh KIV, mana yang tak apa, yang tu kita diri dulu. Tuan-tuan sama juga. Orang yang berakal itu, dia fikir perjalanan akhirat, dia fikir bekal akhirat. Antara yang paling penting dia nak bawa, bagaimana ibadat solat dan ilmu solat yang dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat ni tuan-tuan benda yang kita maklum, kita baru lepas program Isra' wal Mi'raj. Kalau nak bicara Isra' wal Mi'raj, amalan yang lain tuan-tuan Allah Ta'ala turunkan di bumi. Melainkan solat Allah Ta'ala turunkan dari langit. Allah Ta'ala karuniakan di atas langit. Allah Ta'ala beri di mustawa, di tempat yang mulia bagi Allah Ta'ala. Walhal adalah Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak bermasa dan tidak bermakan. Dan wujudullah bila makan wa bila zaman. Adanya Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak bermasa. Yang tu kita dah jelas. Baik. Cuma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gambaran yang saya nak beri faham ialah, bila mana kita yakin dah ibadat sembahyang, benda yang Allah Ta'ala kurniakan di atas langit, di mustawa sana tuan-tuan. Oh, tak boleh bayanglah bagaimana kehebatannya. Contohlah, orang dapat ijazah. Ijazah tak diberi di bawah. Betul? Pada adat ijazah akan diberi di atas pentas, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Dah? Naik pentas lagi pula. Dapat bersalam dengan dekan dan sebagainya. Bermakna di dunia ni Allah Ta'ala muliakan orang yang berilmu, orang yang nak meningkatkan kehidupan dengan ilmu dan sebagainya, diberi ketinggian. Bayangkan lagi apatah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut bekal ni tuan-tuan, cuba hari ni kita fokus. Sebab bekal ni banyak. Terlalu banyak bila sebut bab bekal. Betul ke betul? Terlalu banyak. Dan kalau tuan-tuan nak balik ke kampung pun, tuan-tuan akan fikir apa aku nak bawa. Tetapi cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Walaupun tuan-tuan fikir apa tuan-tuan nak bawa balik kampung lagi 2-3 hari dekat nak raya, dekat nak puasa dan sebagainya, paling tidak pun benda yang basic tuan-tuan takkan tinggal. Betul ke atau salah? Dah? Jawab sekejap di ruangan komen. Hasnina kata betul. Macam-macam nak bawa ni. Dah? Apa lagi nak buat dekat mak ni? Rindu sangat ni, dah lama tak balik ke kampung. Allahumma salli wa sallim. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Kan? Nur Lily. Tetapi walaupun kita plan macam-macam, bila balik tu tetap juga benda sama. Tetap juga benda sama. Nah, benda basic tu pasti ada. Begitulah juga tuan-tuan, tanya diri kita sekarang ni. Aku nak kembali bertemu Allah. Aku nak kembali ke alam barzah. Aku nak kembali kepada akhirat. Apa bekal yang aku bawa? Okey, bila sebut bekal ni banyak. Banyak. Tapi apa bekal yang betul-betul yang aku akan bawa?
Apa bekal yang tak dapat tidak, yang aku tak boleh tinggal? Antaranya ibadat solat. Hari ni fokus. Sebab apa saya nak ajar tuan fokus pada hari ni? Sebab tuan-tuan jelas daripada hadis-hadis Nabi SAW. Daripada huraian para ulama yang merungkai Quran, merungkai hadis. Solat ni benda yang paling utama akan ditanya. Sebagaimana tuan-tuan sampai je ke kampung, ada benda yang paling utama mak akan tanya. Ada bawa balik jeruk maman? Kita ni setiap kali bawa balik kampung mesti tak tinggal benda tu. Sampai mak tertanya-tanya. Ni ada bawa balik jeruk maman? Baru-baru ni tuan-tuan, salah seorang staff saya, dia beli sekotak. Allah. Lepas rindu. Pure jeruk maman tuan-tuan. Rasa nak habis dah tu sebotol tu. Setakat kita seorang qalu salama, assalamualaikum. Makanlah dengan staff-staff. Nak makan jeruk maman tuan-tuan yang pure. Dia bukan nak promosi ni. Kalau tuan-tuan nak beli nanti pergi carilah. InsyaAllah kita bagi tahu nak beli, nak order di mana. Tu. Dia hantar sekotak, dalam tu ada 20 botol kalau tak silap. Bila balik je, mak akan tanya. Ada bawa mak punya jeruk maman? Katanya mak kita. Dah dengar kalam tu kita tahu dah. Itulah sentiasa yang benda dia akan tanya. Tuan-tuan, kita fokus sekarang ni. Aku nak kembali kepada Allah. Banyak bekal yang aku nak bawa. Tapi antara bekal yang paling utama, solat. Hari ni tanya diri masing-masing. Sejauh mana ibadat solat yang aku dah lakukan? Simple je. Hari ni tanya diri masing-masing. Sejauh mana kekhusyukan solat yang kita dah lakukan? Hari ni tanya diri masing-masing. Sejauh mana solat itu telah memberi impak dan perubahan pada kehidupan? Kalau masih belum ada perubahan, jangan salahkan solat. Jangan salahkan diri. Masih lagi tak terlambat untuk kalian belajar dan perbaiki. Betul kan? Mana tak betul? Sebab apa? Saya suka ulang ayat ni. Tuan-tuan cuba tulis di ruangan komen. Tulis kejap. Tulis ayat ni di ruangan komen. Kalau tuan-tuan believe dengan satu yang dipanggil apa? Trust the process. Kalau solat sebelum ni pun tak beri result. Kalau solat yang sebelum ni pun tidak mendatangkan result yang baik. Kalau solat sebelum ni pun masih lagi tidak beri kesan yang baik, takkan tuan-tuan nak ulang solat yang sama? Tulis ayat ni. Bukan memberi faham saya suruh tinggal solat. Tak. Tapi kalau solat yang sebelum ni pun tidak beri kesan yang baik, perubahan yang baik, impak yang baik, tindakan yang baik, keyakinan yang baik, hati yang baik, tuan-tuan, agak-agak takkan besok lusa tuan-tuan nak solat dengan cara yang sama. Ni Ramadan nak hampir dah, Ramadan nak mendatang. Tuan-tuan tiap-tiap tahun mengidam Lailatul Qadrin khairun min alfi syahr. Tiap-tiap tahun mengidam. Sedangkan kalau kita belajar sirah, ulama-ulama dulu tuan-tuan tiap-tiap tahun rasa. Tiap-tiap tahun mereka merasai yang dikatakan malam Al-Qadar. Dan boleh dikatakan kebanyakan ulama yang menceritakan peristiwa, antaranya Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, boleh kata tiap-tiap tahun Allah Ta'ala kurniakan dia. Apa bedanya kita dengan Imam Ghazali? Ya, dia alim, kita jahil. Apa bedanya kita dengan Imam Ghazali? Ya, dia banyak beramal, kita tidak. Tapi tuan-tuan, dia tetap hamba Allah. Kita tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadi hari ni muhasabah sekejap. Kita cerita bab orang yang berakal. Nasihat kita dengar daripada Nabi Daud AS. Orang yang berakal dia fikir bekal akhirat. Bila sebut bekal, saya nak syarahkan balik, bekal ni terlalu banyak. Tetapi tuan-tuan biasanya akan ingat apa bekal yang penting. Maka tak dapat tidak, bekal yang penting itu solat. Solat. Bagaimana aku nak bawa solat aku besok menghadap Allah? Kalau solat dekat dunia pun tak beri kesan, tak ada result, takkan nak solat cara sama. Cubalah belajar pula corak solat cara yang berbeza. Macam mana ustaz solat cara berbeza? Kalau sebelum ni macam ni, lepas ni macam ni ke? Angkat tangan berbelit ke? Angkat tangan ke belakang ke? Angkat tangan begini ke? Allahu Akbar. Tak. Bukan kita suruh ubah cara solat. Solat tetap sama. Tetapi rahsia solat, intipati solat, memahami dalaman solat, memahami rahsia solat dengan cara yang berbeza.
akan mengubah tuan-tuan agar bekal kita makin sempurna. Okey, contoh paling mudah. Contoh dah. Nak cerita, standard kualiti itu berubah. Dulu, kalau tuan-tuan prepare nak balik kampung, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sentiasa bawa bekal. Ya? Tapi kadang-kadang sampai rumah tak panas. Sampai kampung benda tu tak fresh lagi. Dah? Maka bila zaman makin berubah, teknologi makin dipertingkatkan, tuan-tuan dah ada dah cara-cara. Sebab mak order daging ni, mak nak makan daging kijang, dekat kampung tak ada. Tuan-tuan duduk dekat bandar, adalah kata jual dekat pasar daging kijang, mak nak makan daging kijang. Sebelum ni kita bawa balik tak fresh. Takkan tuan-tuan nak ulang cara yang sama untuk bawa balik daging kijang yang mak tu mengidam sangat. Dah? Jadi kita tengok apa lagi teknologi yang ada, cara yang ada untuk kita pastikan daging tu fresh. Dah? Tak kira lah sama ada kita buat kedap udara ke, bawa tong ke, letak ais ke, yang penting teknik tu berubah. Persembahannya sama. Jelas ke jelas? Sama juga. Hari ni kita boleh muhasabah agar saya nak pastikan tuan-tuan boleh bantu diri tuan satu. Yang kedua, apakah tanda-tanda orang yang berakal? Wa mu'natin lima'ashin, mencari biaya belanja untuk sekadar hidup. Tuan-tuan, okey, dengar ayat ni. Mencari duit belanja untuk sekadar hidup, bukan untuk makan. Yang ni penting. Dalam bab akidah kena fahami benda ni dengan jelas. Bab makan, benda yang Tuhan telah tentu pada azali. Kalau tuan-tuan belajar istilah rezeki, bab makan namanya rezeki madmun. Tulis kejap di ruangan komen. Tulis. Biar istilah-istilah ni tuan-tuan pernah dengar. Dah? Bantu, love, like dan share. Dah? Tengok bagi love berterbangan sikit. Kalau rasa dapat suatu ilmu, belanja dengan love berterbangan. Rezeki ni ada banyak. Antaranya rezeki madmun. M-A-D-M-U-N. Antaranya rezeki matlub, rezeki yang kita usaha, cari, tuntut. Dengar dulu. Ada rezeki mamluk yang kita miliki. Dah? Contoh saya sendiri. Dah, orang bagi plekat, banyak orang sedekah, kejap-kejap orang sedekah. Mamluk, bukan kita cari, mamluk kita miliki. Dah? Ada rezeki yang diantaranya rezeki yang tidak diketahui. Dah? Rezeki yang tidak diketahui. Tiba-tiba ada je orang sedekah. Baru-baru ni. Dah? Hari jadi. Entah siapa, entah. Dia hantar kek, hantar bunga. Dah? Secret admirer kata orang Jawa. Tak kenal. Dia tak tulis nama. Dengan hantar kotaknya, hantar kek. Dah? Pakat-pakat makan satu opis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey. Bila sebut rezeki madmun, terima kasih. Ada madmun, ada matlub, ada mamluk, ada beberapa lagi, 5 atau 6 pecahan. Dah? Istilah-istilah dia. Akhir sekali, rezeki min haisula yahtasib, yang kamu tak sangka-sangka. Okey. Bila sebut madmun, ingat sampai mati. Madmun ni rezeki yang telah dijanjikan. Tuan-tuan usaha ke, tak usaha ke, cari ke, tak cari ke, ikhtiar ke, tak ikhtiar ke, bangun pagi ke, tak bangun pagi ke, tuan-tuan duduk saja ke, rezeki itu memang dah dijanjikan ada. Rezeki madmun ni apa? Tanyalah mana-mana guru, insya-Allah kalian akan mendapat jawapan yang sama dan saksama, iaitu rezeki makan. Madmun, wiwi, tukar N. Faizah, tukar N. Madmun. Mim dot, mim dot pula. M-A-D-M-U-N. Madmun. Apa dia rezeki madmun? Rezeki yang telah dijanjikan. Apa dia? Makan. Rezeki makan, tak ada usaha. Tak ada ikhtiar. Ustaz, kalau tak kerja, siapa nak beli beras? Kalau tak kerja, siapa nak bagi anak-anak saya makan? Dah? Kalau tak kerja, Ustaz, macam mana diorang nak besar? Jahilnya kita dengan Allah. Jahil. Dah? Kalau saya cakap, tuan-tuan hidup tak bertuhan, tuan-tuan berasa hati nanti. Dah? Kalau saya cakap hidup ni tak ada Tuhan ke, nanti tuan-tuan terasa hati. Tapi itulah hakikatnya. Jahilnya kita dengan ketuhanan. Dah? Seolah-olah Allah Ta'ala tu tak ada. Habis tu Ustaz,
Kalau betul lah rezeki Tuhan tentu tu, Afrika tu Syria tu tak makan, tu Mongolia tu bergaduh, tu tuan-tuan, kita faham ke bagaimana Allah Ta'ala menyusun rezeki dia? Jangan nak sembang lah benda yang tak nampak, sembang benda depan mata ni. Jadi bila sebut madmun, rezeki yang telah dijanjikan, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tiada yang melata di alam ini melainkan aku janjikan bagi mereka itu rezeki. Ingat, jangan sesekali tuan-tuan ungkit masalah makan kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri. Kalau aku tak beri makan, tak besar kau, jangan pantang saya. Kerana menyalahi daripada akidah. Tetapi kalau untuk dunia tak apa. Pakaian boleh. Engkau ni boleh pakai cantik-cantik, siapa beli? Jangan lupa. Tak apa, tak ada masalah. Itu dipanggil rezeki yang matlub, yang kita usaha. Kita cari sekadar kemampuan untuk kita pakai pada kehidupan dan kita bekalkan. Bawa beli tak ada masalah. Rezeki mamluk tak apa. Tapi rezeki madmun, iaitu rezeki makan, memang benda yang telah matlub dan benda yang telah tertentu pada azali. Kadang-kadang depan mata pun tak makan sebab tak ada rezeki. Depan mata tiba-tiba basi. La ilaha illallah. Baru lambat setengah jam nasi lemak. Dah berbuih dah. Baru nak makan, tiba-tiba kucing langgar, gelebang jatuh. Rezeki tak ada. Walaupun kalian beli, walaupun kalian beli, ingat tuan-tuan, jangan besarkan anak dengan kepahaman akidah yang tak betul. Jangan rosakkan akal anak dengan kepahaman tauhid yang salah. Bagi makan, bagi. Sentiasa ajak anak. Kalau ingat, kalau makan ni rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah, bukan daripada mak, bukan daripada abah. Rezeki daripada Allah. Ajar tauhid yang betul. Sebab tu, dalam program nak baki solat, saya ulang balik tuan-tuan, terima kasih pada tuan-tuan yang belanja love dan sebagainya. Sebab tu, dalam program nak baki solat, antara benda yang awal sekali saya baki masalah akidah dan kepahaman. Ini proses yang betul. Bukan nak betul takbir, tak payah, yang ni mudah. Dalam proses solat itu mudah, selama 2 hari. Kita ajar macam mana teknikal, tata cara solat yang betul. Yang tu mudah tuan-tuan, insya-Allah. Tapi masalah akidah ni, nak kena develop betul-betul. Sebab kepahaman inilah merosakkan kehidupan tuan-tuan, merosakkan akal tuan-tuan, merosakkan anak-anak tuan-tuan. Akhir sekali kita rasa, ni mak tak bagi makan ni. Mak marah ni, dia lupa. Kecil-kecil dah kita dah rosakkan akidah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Jadi, usaha, ikhtiar, cari jalan tu wajib. Tapi bila rezeki makan masuk ke anak, minallah. Rezeki dia. Rezeki dia. Sebab tu dari dulu lagi bab makan saya pegang. Saya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala fakhra. Saya ni, kalau orang kenal saya, tuan-tuan, saya pergi makan mana-mana, benda saya tak pernah tinggalkan belanja makan. Allah. Bab belanja makan ni saya percaya kehebatan. Sebab apa? Rezeki minallah. Rezeki yang masuk tu bukan dari saya, rezeki Allah untuk dia. Rezeki Allah untuk dia. Tak kira lah murah ke mahal, bab makan ni saya tak pernah berkira. Saya tak pernah terfikir, tak pernah terlintas pun. Banyak tu lah dari rezeki dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah develop hati kita, kepahaman tauhid yang betul. Kalau tuan-tuan nak baiki solat, saranan saya baiki tauhid. Baiki tauhid. InsyaAllah bila baiki tauhid dan tauhid mula diperbaiki, tuan-tuan makin jelas macam mana tuan-tuan nak baiki solat. Dan akhir sekali yang ketiga, orang yang akalnya bersih, orang yang akalnya cerdik, orang yang berakal, kata Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga apa? Wa talabati lazzatin bihalalin. Yang ni pun satu benda ni. Dia mencari keseronokan dengan benda-benda yang halal. Mencari kegembiraan dengan benda-benda yang dengan cara yang halal. Maknanya kadang-kadang kita nak cari keseronokan, kadang-kadang tak kisah. Asalkan boleh suka, asalkan boleh gembira dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tak nilai pun benda itu halal ke, haram ke, syubhah. Yang inilah dikatakan waraknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tuan-tuan, apa yang dapat kita fahami pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani. Saya rasa kita semakin jelas apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita perbetulkan. Yang mudah-mudahan kita mengaku, ya Allah, kami ni akal tak cerdik mana.
Sebab tu kami banyak fikir dunia, bekal dunia. Sebab tu kami banyak fikir cari untuk makan dan cari untuk berlebih. Sebab tu kadang-kadang kami nak kelazatan, tak kisahlah halal haram asal boleh. Itu kami, ya Allah. Tapi Alhamdulillah pada pagi ini kau tegur kami, ya Allah. Kau hadirkan kami dalam program #Santapan Rohani untuk kami jelas, untuk kami faham bahawa orang yang betul-betul berakal, yang pertama apa dia? Dia fikir apakah bekal akhirat dia nak bawa. Dia fikir, aku nak cari rezeki ni untuk apa? Untuk sekadar hidup ke atau nak bermewah dan sebagainya. Ada? Tapi saya ulang balik, tak salah kaya, tak. Yang salahnya walaupun miskin letak pada hati. Miskin letak pada hati. Dan yang ketiga, orang yang mencari kelazatan dengan yang halal. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini Allah Ta'ala beri faham, Allah Ta'ala zahirkan kepada kita keyakinan dan ditukar ia dengan tindakan dan pengamalan. Jadi insyaAllah besok kita bersambung tuan-tuan dengan 3 penyelamat, 3 pembinasa, 3 darajat dan 3 kafarat. Dah. Besok best sikit, panjang sikit cerita bab 3. Dah? 3 penyelamat, 3 apa yang merosakkan, membinasakan, apakah 3 yang boleh mengangkat darajat kita, dan apakah 3 yang akan menebus dosa kita adalah #Santapan Rohani esok seperti biasa hari Jumaat jam 9 pagi. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam khair.